Kisah yang ketiga ni daripada fiksyen Shasha. Kisah yang bertajuk Misteri Diberikan Keris. Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua. Terima kasih kepada fiksyen Shasha jika kisah ini disiarkan. Kisah ini merupakan pengalaman sendiri. Mungkin tak terlalu seram, tapi sekadar tatapan para pembaca. Aku Hana, 22 tahun, tinggal di Gombak bersama parents aku. Kisah ni bermula sewaktu aku berada di tingkatan 4. Masuk tingkatan 1, semua muka innocent. Muka budak ingusan lah. Mula berkenalan dengan kawan baru lah. Sesuaikan diri dengan budaya baru. Senang cerita semua bergerak seperti biasa. Sehinggalah aku berada di tingkatan 4. Time kelas pun bermula. Jadi kawan aku dan aku ni excited untuk memilih uniform, kelab dan persatuan. Penat fikir mana satu nak pilih ni. Tiba-tiba kawan aku ajak aku masuk kelab Persatuan Seni Silat Gayung. Tak silap aku, kelab ni baru dibuka semula setahun yang lalu. Aku ni memang jenis yang lasak dan kasar. Juga memang mempunyai minat dalam seni mempertahankan diri sehingga berangan nak belajar kungfu dengan Jet Li. Alang-alang kawan aku dah ajak, aku pun dengan penuh excitednya bawa kawan aku untuk register menjadi ahli silat. Dalam fikiran aku satu je. Jika aku masuk silat ni, aku boleh belasah orang jahat dan untuk lindungi diri aku. Sambil tu aku dah berangan lah belasah orang jahat menggunakan teknik yang akan aku belajar nanti. Nampak sangat fikiran budak-budak kan, walaupun dah tingkatan 4 kan. Masuk untuk menjadi ahli perlu membuat pembayaran sebanyak RM35. Jadi jenuh lah aku nak memujuk pemata hati, yakni ibu aku ni, untuk membuat pembayaran tersebut. Pada awalnya ibu aku tak bersetuju aku menjadi ahli silat. Bukan apa, ibu aku takut jika aku tiba-tiba diganggu oleh makhluk Allah yang tak dapat dilihat oleh mata kasar. Setelah 30 minit memujuk hati ibu aku dan menyatakan bahawa silat ni hanya daripada fizikal saja, akhirnya ibu aku bersetuju walaupun dengan hati yang berat. Well said, yang firasat hati ibu ni kuat. Jadi di sinilah bermula segala-galanya. Setiap hari Sabtu pagi, kelab PSSGM akan melakukan latihan untuk ahli yang baru masuk. Jadi kami pun belajar teknik asas tumbukan, seni pancung dayung, teknik kekuda dan sebagainya. Kebiasaannya untuk ahli yang baru masuk akan diberikan bengkong hitam. Mula-mula latihan kami akan melakukan adat buka gelanggang. Adat ni disertai dengan bacaan ayat kursi, 3 kul serta doa supaya dijauhkan daripada gangguan yang nampak dan tidak nampak. Juga apabila selepas latihan, adat itu dilakukan dengan bacaan yang sama. Selepas beberapa kali latihan, jadi cikgu silat kami ini memberitahu akan ada pertandingan pencak silat di Gombak Setia. Time tu semangat ingin bersilat berkobar-kobar. Maka aku pun menyertai pertandingan tu. Jadi aku dan kawan aku ni 3 orang perempuan memasuki pertandingan Masal Puteri. Bagi yang tak tahu, boleh search lah dekat Google. Kebiasaannya kami akan melakukan latihan selepas habis waktu sekolah dan juga waktu malam bertempat di Dewan Terbuka sekolah. Tiap kali latihan, aku selalu merasakan satu aura yang kuat. Lagi-lagi bila latihan tu diiringi dengan muzik gamelan. Muncul semangat ingin bersilat yang terlalu kuat sehingga kawan aku kata wajah aku nampak lain tiap kali latihan. Tapi aku tak nak terlalu ambil kisah tentang tu dan menganggapnya perkara biasalah untuk sedapkan hati sendiri. Tinggal 2 minggu berbaki sebelum pertandingan. Jadi cikgu silat aku ni melakukan latihan intensif bertempat di sekolah. Dirahsiakanlah bagi tujuan keselamatan sekolah ni. Selama 3 hari 2 malam. Selepas habis waktu sekolah,
Cikgu silat aku ni ambil kami semua dekat surau sekolah selepas waktu maghrib. Sebelum bertolak, aku rasa tak sedap badan. Kepala pening dan mual. Badan rasa lemah sangat sampai aku jalan terbungkuk-bungkuk. Jadi kawan aku, Lina, nama samaran lah, bukan nama sebenar, yang risau akan kesihatan aku, lalu memberikan Panadol sepapan apabila sampai stesen minyak. Masa tu tak tahu kenapa aku terasa sangat tersentuh dan mudi sangat-sangat sampai menangis. Kenapa pula Semasa dalam perjalanan, tiba-tiba aku terasa ditampar atau macam satu tempikan di depan muka aku yang terus membuatkan aku menggigil satu badan. Tahap menggigil itu memang tak boleh bawa bincang, seolah-olah aku berada dalam keadaan suhu negatif 18 Celsius. Alamak, sampai bibi dan badan aku ni terketar-ketar. Sejuk terasa badan sehingga ke tulang belulang yang ada. Masya Allah. Dalam kelam kabut tu, badan aku ketika tu aku dapat merasakan kehadiran dia yang mencuba untuk masuk ke dalam tubuh badan aku. Jadi terpacullah ayat kursi dan lafaz tahmid La ilaha illallah untuk mengurangkan rasa sejuk dan menghalang benda tu daripada masuk. Kawan aku Lina cuba menenangkan aku dan menyelimutkan aku dengan jaket. Setibanya tempat yang dituju, aku tak dapat berjalan. Badan terasa lemah dan kaki aku tak mempunyai kudrat untuk mengangkat, apatah lagi untuk berjalan. Kawan aku 2 orang memapah aku untuk dibawa ke surau. Sedangkan diri aku dipapah, mata aku melihat ke arah dewan sekolah tu. Terdapat beberapa ahli daripada sekolah lain yang turut serta latihan ni. Kedengaran muzik dan alunan gamelan bergema sehingga keluar dewan. Aku disapa dengan perasaan aneh dan rasa seperti dipanggil-panggil untuk menari, sedangkan aku tak pandai menari. Semasa tu minda aku kosong. Aku tak dapat berfikir apa-apa yang berlaku. Sebenarnya dalam kereta tadi, kenapa aku menggigil Kenapa benda tu nak masuk badan aku Jiwa dan hati aku rasa kosong. Cikgu silat aku minta aku berehat sebelum memulakan latihan. Tapi aku teringin bersilat dan mendengar muzik tu. Allahu Akbar. Selepas beberapa minit, aku ambil keputusan untuk melakukan latihan malam tu juga. Aku meyakinkan cikgu dan kawan aku bahawa aku okey dan boleh bersilat. Semasa latihan, aku terasa dikawal oleh sesuatu. Minda aku separuh sedar. Aku terasa yang diri ni bukan aku lagi. Jadi, aku berlatihlah dengan agresif. Ulang banyak kali, langkah demi langkah. Muzik gamelan aku hayati dengan tekun sambil bersilat. Macam tu. Macam itulah kan. Jadi esoknya aku bangun tidur seperti biasalah, seolah tak ada apa-apa yang berlaku. Tapi tiap kali latihan, aku terasa seperti hilang kawalan, pening dan rasa ingin pengsan. Aku tak dapat teruskan latihan. Cikgu aku rasa kemungkinan aku tak dapat menyertai pertandingan ni disebabkan keadaan aku. Hal ini telah menjatuhkan semangat kawan aku yang lain untuk bertanding dalam masal puteri. Aku cuba untuk teruskan latihan, tapi perasaan tu masih lagi ada. Jika mahu mencari pengganti, agak terlambat memandangkan pertandingan hanya berbaki seminggu lebih je lagi. Jadi aku kuatkan diri dan teruskan latihan walaupun perasaan tu datang. Tiada perkara pelik yang berlaku sepanjang aku berada dekat situ, melainkan diri aku yang asyik terasa ingin pengsan apabila latihan. Alhamdulillah, aku dapat teruskan pertandingan tetapi gagal mendapat pingat. Jadi aku menyembunyikan perkara ni daripada pengetahuan ibu dan ayahku kerana bimbang mereka risau. Sejak daripada kejadian tu, aku kerap bermimpi ular hitam yang membelit, anjing hitam yang mengejar dan menerkam, ditikam objek yang tajam,
jatuh dari tempat tinggi dan kerap kena tindih semasa tidur. Terima kasih Izal. Juga mimpi berada di kawasan perkuburan. Tapi aku bersyukurlah kerana hijab aku tak terbuka. Cuma aku dapat merasakan kehadiran dia. Semasa di sekolah, aku turut diganggu. Menggigil sama macam aku mula-mula kena. Kadang-kadang aku terasa ingin menjerit sekuat hati, membayangkan perkara-perkara ngeri yang tak masuk di akal. Jadi aku tahan sendiri, hanya melindungi diri dengan ayat-ayat Al-Quran. Pelajaran aku terganggu dan mata bengkak sebab tak cukup tidur. Astaghfirullahalazim. Selalu nampak kelibat hitam semasa ditindih dan dalam keadaan jaga. Kesakitan ni aku tahan sehinggalah aku berjaya menduduki SPM. Kawan aku kata ayahnya ada seorang kawan yang memang ada ilmu dalam alam mistik ni. Jadi lalu dia minta pakcik tu untuk scan badan aku daripada jauh. Katanya ada encik lompat yang ingin mendampingi aku. Korang tahu ke encik lompat tu apa? Toing, toing. Mendengar tu saja berjaya membuatkan aku lemah lutut dan meremang satu badan. Tetapi syukur alhamdulillah gangguan tu berkurangan lah. Aku fikir, Tok Nish, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku fikir sampai situ saja gangguan tu. Memandangkan gangguan tu berkurang mungkin disebabkan aku mengamalkan bacaan ayat Al-Quran dan ayat peninding diri. Jadi aku tak fikir untuk berubat. Aku tak lagi aktif bersilat lah selepas pertandingan tu, disebabkan keadaan aku yang hampir hilang kawalan tiap kali nak bersilat. Selepas habis SPM, aku melanjutkan pelajaran aku dengan mengambil STPM, memandangkan aku tak mahu terbeban dengan hutang PTPTN. At least, terima kasih Tok Nis, semoga dimurahkan rezeki. Okay? At least kalau masuk tingkatan 6, kos pembelajaran tak memakan jumlah yang besar. Diri aku masih lagi dihimpit dengan mimpi ngeri dan gangguan ketika tidur. Kena tindih ketika tidur tu menjadi perkara lali bagi aku, tapi masih mampu membuat aku lemah lah. Jadi aku pun mulakan persekolahan tingkatan 6 dengan tanpa masalah, menjalani kehidupan seperti biasa. Sampai satu tahap aku mendapat satu mimpi. Dalam mimpi tu, aku memakai baju yang sama aku masa tidur malam tu lah. Aku melihat seorang perempuan bertudung, muda orangnya, kulit putih dan bersih. Aku menemuinya dalam satu bangunan. Dalam bangunan tu hanya ada aku dan dia saja. Jadi dia berjalan menuju ke arah aku sambil tersenyum. Dia lihat pada aku dan memberikan aku sesuatu dalam mimpi tu. Nak tahu tak barang apa yang dia bagi? Keris warna putih yang sederhana kecil. Aku terkejutlah. Lalu aku menanyakan kepadanya, untuk apa ni? Dia pun jawab, satu hari nanti kau akan tahu juga. Part yang buat aku rasa nak hantuk kepala dekat dinding bila aku terima pemberian tu, lalu menyimpannya dalam kocek dalam mimpi tu. Ya Allah. Lalu dia pun hilang seperti kabus, seperti memberikan aku keris. Selepas memberikan aku keris, aku terjaga daripada tidur. Bila aku mengingat mimpi tersebut, laju tangan aku memeriksa dalam kocek untuk melihat betul ke keris tu ada. Nasib baik keris tu tak ada. Kalau ada, tak ke haru dan kelamnya hidup aku. Tapi aku pernah mendengar ceramah Ustaz Syarhan Syafi'i bahawa jika kita bermimpi seseorang memberikan sesuatu barang atau bungkusan dan kita menerimanya, kemungkinan sihir telah masuk dalam badan. Aku takut dan risau. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Ibu dan ayah aku masih belum mengetahui kejadian yang menimpa aku dalam masa setahun lalu. Jadi, aku hanya mampu berdoa agar sentiasa dalam lindungannya dan dijauhkan daripada kejahatan makhluk ciptaannya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hadir Fazli. Katanya lagi, insya-Allah aku akan menyambung cerita coretan aku yang tak seberapa ni di lain hari katanya. Coretan seterusnya aku akan menceritakan tentang macam mana kehidupan aku selepas mendapat mimpi tu. Penerimaan keluarga aku, bahawa aku diganggu dan pengalaman dirawat dengan para perawat Darusshifa. Ujian ni membuatkan aku lebih mendekati pencipta. Tiada daya dan kuasa melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku mohon maaf jika cerita ni kurang menarik dan membosankan. Sekian. Terima kasih.